Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi hamdan kathiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala abdika wa rasulika ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man ittaba'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'. Hayakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fikum jami'ah. Setelah kita memuji Allah Rabbul Jalali wal Ikram, Allah lah yang memberikan kita taufiknya dan hidayahnya. Allah lah yang memberikan kita kenikmatan iman dan Islam. Allah lah yang memberikan kita segala kesempurnaan hidup. Allah lah yang mencukupkan kita dalam keperluan kita. Allah lah yang memberikan kita kenikmatan kesihatan sehinggalah hari ini, sehingga kita dapat hadir di dalam majlis yang mulia ini, dalam dars ba'dal asar ini. Kita dapat bersama-sama bermanfaat di dalam membaca kitab Tadhkiratus Sam'i wal Mutakallim fi Adabil Alim wal Muta'allim oleh Al-Imam Badruddin Ibnu Jama'ah Al-Kinani Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Kita akan lanjutkan kajian kita di dalam bab yang masih yang sama, di dalam adab seorang talabul ilm kepada syekhnya. Ikhwah wa akhwat azzani Allah wa iyyakum, setelah kita mempelajari pada dars yang lepas di mana terletaknya sikap seorang talabul ilm kepada ilmunya, kepada dirinya, kepada temannya dan juga kepada gurunya. Dan juga kita telah melalui adab-adab di dalam majlis-majlis mereka, yakni para syuyukh di kalangan para masyayikh. Sikap kita seorang talabul ilm, apatah lagi yang kita di mana mengakui sebagai ahlu sunnah yang berada di atas manhaj salafus salih. Sebahagian daripada teman-teman kita yang masih tidak faham, yang masih tidak tahu ataupun tidak mengambil berat kepada masalah adab talabul ilm, di mana para ulama di zaman salaf lagi telah menulis beberapa kitab, iaitu adab ketika dalam menuntut ilmu. Sebagaimana telah kita sedang membaca kitab Tazkirah As-Sam' wal Mutakallim, dan juga dituliskan oleh beberapa syekh kita, di antaranya Syekh Abdul Rahman As-Sa'di rahimahullahu ta'ala di dalam kitab Al-Hilyah, dan juga dituliskan disyarahkan oleh Syekh Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin rahimahullahu ta'ala dalam kitabnya Syarah Hilyah Talabil Ilm. Dan juga dituliskan para kibar ulama yang masih hidup pada hari ini seperti Syekh Saleh Al-Utsaimi hafizahullahu ta'ala, yang telah meringkaskan daripada kitab Tazkiratus Sami' wa Mutakallim betapa gitu agungnya dan mulianya seorang talabul ilm mempelajari adab-adab ketika mereka mengambil ilmu, dan juga kepada teman, diri dan juga guru-gurunya. Adab ini yang akan mengukurkan seorang talabul ilm, seorang salafi, seorang ahlu sunnah ketika dipandang mata oleh masyarakat, dipandang mata oleh teman-teman, dipandang mata oleh saudara maranya, sebagai seorang talabul ilm kepada ilmunya, kepada gurunya, kepada dirinya.
Maka lihatlah betapa pentingnya kita harus memahami, menghayati adab-adab ini di dalam menuntut ilmu. Kita lihat ada beberapa teman-teman kita yang begitu rajin, bersungguh-sungguh dalam menuntut ilmu. Hampir tidak pernah gagal ataupun hampir tidak pernah terlepas daripada hadir ke dalam majlis-majlis asatizah, di dalam majlis-majlis ustaz-ustaz, dalam majlis para-para ulama. Mereka tidak pernah gagal hadir, alhamdulillah. Tapi agak kasihan apabila kita melihat mereka kurangnya erti dan adab di dalam menuntut ilmu ini. Mereka hadir, mereka duduk, mereka menulis, mereka mencatat dan sebagainya. Walillahilham. Tetapi mereka tidak lebih mendalami dalam masalah adab ketika mereka duduk di dalam majlis ataupun ketika mereka bergaul bersama para ustaz ataupun para syekh di kalangan para ulama ini. Ikhwani fid din, azani Allah wa iyyakum. Jangan pula kita terjatuh kepada beberapa syubhat, terbelakunya fitnah di mana kita lihat teman-teman kita ataupun diri kita itu sudah bagus, sudah baik bacaan Al-Qurannya, dan sudah mahir memahami ilmu tajwidnya, membaca Quran dengan baik, dengan makhraj dan sifat hurufnya. Dan kita pun terasa terpegun dengan mereka ini. Ada teman-teman kita yang mahir bahasa Arabnya, yang ada teman-teman kita yang fasih berbahasa Arab. Dan sehingga ramai orang terjatuh kepada syubhatnya adalah, oh, orang ini begitu rajin dan bersungguh-sungguh dalam menuntut ilmu. Naam. Kita telah lihat perkara-perkara itu di kalangan kita sendiri. Tetapi kita lihat, apakah ilmu yang diperoleh itu benar-benar bermanfaat untuk dirinya dan umat? Mereka boleh membaca Al-Quran dengan baik, sifat huruf dengan baik, makhraj huruf dengan baik, dengan tajwid, ilmu tajwidnya dengan baik, ilmu nahu, ilmu sarafnya itu begitu bagus dan fasih. Walillahilham. Tetapi apabila mereka duduk di kalangan para ulama, di kalangan ustaz-ustaz, maka kita lihat kegagalan mereka kepada adab dan tertib menuntut ilmu itu totally zero. Mereka tak faham, dia tak belajar ataupun tak indah ataupun tidak mengambil berat kepada masalah talabul ilm ini, masalah adab dalam talabul ilm. Maka tu kita lihat ada teman kita tu kurangnya bertanya. Kadang ada temannya itu kurang berkata-kata. Bukan kerana dia sombong dan sebagainya. Tapi kita lihat betapa adabnya dia memahami kepada seorang ulama. Dia memahami bilakah waktunya, situasi dia boleh bertanya. Bilakah waktunya boleh dia berbicara dengan seorang alim. Waktu yang sesuai. Bilakah yang dia boleh mulakan pertanyaan. Maka itulah kita akan belajar pada hari ini insya-Allah biiznillah adab-adab kita di dalam hak kita bersama syekh kita. Ikhwan fid din, azani Allah wa iyyakum. Apabila disebut dibacakan dalam kitab ini menggunakan perkataan syekh, bermaksud adalah seorang guru. Sama ada dia seorang kibarul ulama ataupun dia seorang alim ataupun dia seorang asatizah, iaitu salah satu orang daripada asatizah. Asatizah bermaksud adalah para ustaz-ustaz. Ya? Jamaknya, pluralnya adalah asatizah. Jadi ini istilah-istilah dalam bahasa Arab di mana antum harus mencatat dan memahami istilah-istilah yang digunakan dalam bahasa Arab ini. Barakallahu fikum. Kita teruskan pada poin yang keempat, di mana kata Al-Imam
Badruddin Ibnu Jama'ah Al-Kinani Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala di dalam bab Ma'rifatul Fadli Syekh wa hifdhu haqqih, yaitu mengenal keutamaan seorang syekh dan menjaga haknya. Berkata Al-Imam Badruddin rahimahullahu ta'ala, an ya'rifa lahu haqqahu wa la yansa lahu fadlahu. Hendaknya seorang talabul ilm bermaksud seorang penuntut ilmu, seorang pelajar, mengetahui hak gurunya dan tidak lupakan jasa baiknya. Wala yansa lahu fadlah, dan tidak melupai ataupun lupakan jasa baiknya. Kerana seorang guru sudah pasti meninggalkan kesan kebaikan yang diajar kepada murid-murid pelajarnya. Sebagaimana seorang ayah pasti meninggalkan kesan kepada anak-anaknya, di mana kesan kebaikan seorang ayah yang keluar di waktu siang hari, di pagi hari dan pulang di waktu senja, di waktu petang hari, dengan membawa nafkah, dengan membawa rezeki kepada ahli keluarganya, sudah pasti meninggalkan beberapa kebaikan. Dan begitu banyak kebaikan yang diajak dan dibawa oleh si sang ayah. Demikian pula seorang ibu yang mana banyak mendidik anaknya menjadi seorang manusia, di mana dalam sabda Nabi SAW, al-ummu madrasatul ula. Ibu itu adalah rumah pendidikan yang diutamakan. Bapa begitu beratnya seorang ibu harus mempunyai ilmu. Seorang ibu harus mempunyai ilmu kerana seorang ibulah yang banyak menghabiskan masa bersama anaknya. Di mana seorang ibu lah yang mengajar adab-adab dan tertib di dalam rumah dan di luar rumah. Maka hak seorang pelajar kepada gurunya, demikian juga kepada ibu dan ayahnya. Ia mempunyai hak ke atasnya yang harus dia mengetahui dan dia mengerti. Sebagaimana disebutkan oleh Al-Imam Syu'bah. Qala Syu'batu, yang dimasukkan di sini Syu'bah adalah Syu'bah bin Hajjaj Al-Wardi rahimahullahu ta'ala. Syu'bah bin Hajjaj adalah seorang imam muhaddithin, seorang ulama ahli hadis, seorang imam di dalam ilmu hadis, dikenali sebagai julukan beliau adalah Amirul Mukminin fil Hadis. Beliau wafat pada tahun 160 Hijriyah. Syu'bah bin Al-Hajjaj adalah seorang imam ahli hadis, seorang perawi hadis yang hidup di zaman salafus salih. Syu'bah rahimahullahu ta'ala berkata, Kuntu idza sami'tu minar rajuli al-haditha kuntu lahu 'abdan mahayya. Apabila aku mendengar satu hadis daripada seorang perawi hadis. Kerana kalau kita lihat di dalam ilmu hadis ini, seorang perawi ini dia akan mendengar daripada seorang perawi, iaitu perawi yang lain itu adalah guru-gurunya. Ya, sebagaimana Imam Bukhari rahimahullah ta'ala, gurunya adalah Hammad, wa haddathana Hammad, gurunya. Lalu berkata Syu'bah bin Hajjaj, ketika dan apabila aku mendengar satu riwayat datang daripada seorang perawi hadis, seorang rijalul hadis, ataupun dikatakan rajulul hadis, seorang saja, kalau rijal ni ramai. Jadi rajulul hadis, seorang perawi saja kami dengar. Kuntu lahu 'abdan, maka aku adalah hambanya. Mahayya, selagi mana aku masih hidup. Lihatlah betapa tawaduknya para ahli ilm, seorang talabul ilm, sehinggalah ia menjadi seorang alim.
Seorang talabul ilm yang apabila pada masa satu hari Allah memberikan dia ilmu yang bermanfaat sehingga ia menjadi seorang alim. Lihatlah sikap para salafus salih seperti Syu'bah bin Hajjaj yang berkata, sekiranya aku mendengar satu hadis daripada seorang perawi, maka aku menjadi hambanya sepanjang hayatku. Yang bermaksud, demikian juga dalam satu athar di mana Ali bin Abi Talib berkata, di mana sekiranya aku mempelajari dengan si fulan satu huruf daripada Al-Quran, maka aku sanggup untuk menjadi hamba kepadanya. Di sini bukan mengajar untuk bersifat ghulu, bersifat lebih-lebihan kepada gurunya, tapi mengajar kepada kita sikap bagi seorang talabul ilm begitu tawadu', yaitu merendahkan diri, menghamparkan dirinya begitu rendah serendah-rendahnya kepada seorang guru. Dan kita juga akan lihat ada sebahagian talabul ilm di hadapan ulama, mereka hilang ada adab ini. Apabila mereka berbicara dengan seorang alim yang daripadanya, dahulu kala mereka tidak tahu apa itu alif pun, apa itu sifat huruf ba. Sehinggalah satu hari, sehingga ia membaca Al-Quran dengan baik, setelah dia boleh menghafal Al-Quran dengan baik, setelah dia mengenal ilmu hadis dan menghafal hadis-hadis Nabi SAW, sampailah satu hari memahami ilmu tafsir, memahami ilmu usul tafsir, memahami jalan-jalan hadis, memahami syariat agama Allah Azza wa Jalla ini. Dan setelah mempelajari ilmu bahasa Arab dengan baik, maka datanglah sifat kesombongan, sifat sum'ah, yaitu sifat yang menunjukkan ia itu sudah sampai kepada makamnya, menunjukkan dia sudah cukup ilmunya, sehingga ia menyombongkan diri kepada gurunya dan juga para alim ulama. Syubhat ini, fitnah ini jelas-jelas berlaku dan banyak berlaku di kalangan talabul ilm. Apabila pada dasarnya, pada awalnya tidak diajar kepada mereka adab-adab dalam menuntut ilmu, maka kita lihat betapa ramainya talabul ilm, seorang penuntut ilmu ini tidak menghormati kepada guru-gurunya. Dan banyak lagi poin yang harus seorang talabul ilm mempelajari, menghayati, memahami hak-haknya kepada gurunya. Sekali lagi disebutkan, ikhwan fiddin azani Allah wa iyyakum, tidak berlebih-lebihan di sini, walaupun disebutkan di dalam beberapa athar dan riwayat para salaf bahawa mereka sanggup menjadi hamba kepada seorang guru, bukan menjadi hamba sebagaimana difahami oleh orang-orang sufiyah. Hamba di sini adalah begitu rendah diri, menghamparkan dirinya serendah-rendah dirinya kepada sang gurunya. Lalu beliau pun berkata lagi, yakni Syu'bah bin Hajjaj rahimahullah ta'ala berkata, ma sami'tum min ahadin syai'an illa wakhtalaftu ilaihi akthara mimma sami'tu minhu. Tidaklah aku mendengar sesuatu daripada seorang alim, iaitu ilmu, melainkan aku telah mendatanginya berulang-ulang kali, lebih banyak daripada apa yang aku dengar daripadanya. Ia bermaksud kan di sini adalah termasuk dalam hal menjaga kehormatan seorang guru
menjaga lidahnya untuk tidak ghibah gurunya, iaitu tidak mengumpat, tidak mencela gurunya, tidak mencela para ulama. Meskipun dia tidak menuntut ilmu daripada seorang ulama yang rabbani, ulama yang lurus, dia tidak pernah jumpa dengan Syekh si fulan. Lalu dia menghibah, berkata kepada seorang ulama. Kerana ulama yang telah semalam telah bertanya tentang siapakah yang dimasukkan sebagai ulama. Lalu para ulama itu kita memahaminya dengan maksud yang benar, maka ulama itu yang dimasukkan di sisi Allah Azza wa Jalla adalah yang memikul beban. Yang memikul beban untuk menyampaikan kepada umat, yang menebarkan kepada umat Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW sesuai kepahaman para sahabat dan juga para tabi'in. Maka ulama-ulama ini apabila dicela, maka lihatlah kecelaan itu balik kepada diri mereka, maka terselahlah keaiban-keaiban mereka. Terselahlah keaiban-keaiban mereka yang mencela para ulama. Sebagaimana disebutkan dalam satu hadis, kerana bisanya sumpahan-sumpahan yang mana mereka mencela para alim ulama. Maka jagalah lisanmu, jagalah rohanimu terhadap para ulama, sentiasa mendoakan mereka meskipun mereka telah meninggal dunia, meskipun kita tidak pernah melihatnya. Doalah mereka sebagaimana termasuk adab kita ketika kita menyebut nama-nama mereka dengan mendoakan mereka rahmatullahi alaih, ataupun kita membacakan rahimahullahu ta'ala wasi'ah, semoga Allah merahmati mereka dengan seluas-luasnya. Dan inilah termasuk adab seorang salafi, seorang ahlus sunnah kepada para ulama ini. Mendoakan mereka yang telah mati, yang telah kembali kepada Allah Azza wa Jalla. Yang masih hidup, kita mendoakan semoga Allah menjaga mereka, memanjangkan usianya, memberikan mereka kebaikan lagi, sehingga terus kita mendapat ilmu dan fawaid daripada mereka ini. Barakallahu fikum. Maka para alim ulama ini, mereka lebih banyak menziarahi ulama-ulama ini berulang kali. Tidaklah aku mendengar satu ilmu daripada seorang alim lalu melainkan aku telah mendatanginya. Kita datang jumpa dia berulang-ulang kali lagi, lebih banyak daripada apa yang aku mendengar daripadanya. Yang pertama kali terdengar, lalu kita nak menambah lagi banyak. Dan inilah sikap yang mereka menyayangi dan mencintai para ahli ilm. Dan tidaklah seorang talabul ilm itu menghibah guru-guru mereka ataupun ulama-ulama ini dan menjaga kehormatannya, dan tidak mendatangkan, menunjukkan sifat kemarahan kepada mereka. Jika tidak mampu, maka bangkitlah daripada tempat tersebut dan tinggalkan majlis tersebut. Dan itulah termasuk adab dan sikap kepada para ulama rahimahullahu ta'ala dan juga para ulama yang masih hidup hafizahumullahu ta'ala. Ikhwan wa akhwat azani Allah wa iyyakum. Maka kita lihat poin yang seterusnya, yaitu pada prinsip yang kelima, yaitu as-sabru ala jafa'i syekh, yaitu bersikap sabar, mempunyai sikap sabar terhadap jafa, yakni sikap tidak mengambil berat terhadap syekh, tidak mengambil berat kepada gurunya, mempunyai sikap sabar atas sikap gurunya. Kerana sikap yang tidak dia ambil berat kepada gurunya, tidak memperhatikan ataupun mengambil perhatian kepada gurunya. Adab yang kelima, poin yang kelima ini, berkata Al-Imam Ibn Jama'ah rahimahullahu ta'ala, an yasbira ala jafwatin yasduru min syayhi aw su'in khuluqin, iaitu hendaklah seorang talabul ilm
mempunyai sikap sabar terhadap sikap yang acuh tak acuh daripada syekhnya atau berlakunya tidak baik daripada dirinya. Wala yasuddahu dhalika an mulazamatihi wa husni aqidatihi. Dan hendaklah tidak menghalanginya daripada bermulazamah. Apa itu bermaksud mulazamah? Melazimi para ulama. Mulazamah ini bermaksud melazimi. Mulazamah dengan ulama. Mulazamah dengan dalam majlis-majlisnya. Di mana kita biasanya hadir dalam majlis ilmu bersama seorang ustaz, seorang syekh, seorang ulama. Itulah namanya kita bermulazamah. Kita melazimi hadir ke dalam majlis ilmu tersebut. Kepadanya dan kebaikan akidahnya. Jadi antaranya lah kita melazimi para ulama adalah kebaikan akidah wa husnil akidati. Kalau akidahnya rosak, maka tidak ada kebaikan kepada guru tersebut. Maka kita tidak mengambil ilmu daripada orang akidah yang fasid, yang fasad, yang rosak akidahnya. Akidatun fasadatun la yuqbalu minhu syai'un. Akidah yang rosak, maka kita tidak menerima apa-apa pemanfaat daripada mereka. Akidah yang rosak, maka rosaklah keseluruhannya. Maka telah banyak kali pun ana menasihati ikhwan wa akhwat azani Allah wa iyyakum. Apabila kita mengambil ilmu, kita haruslah mengkaji latar belakang guru-guru syekh itu, akidahnya, bertanya kepada temannya secara langsung ataupun tidak langsung. Kita harus mengenal akidah-akidah mereka. Apakah seorang ustaz atau syekh itu berfahman murji'ah, berfahman jahmiyah, berfahman mu'tazilah, berfahman khawarij, atau yang semisal dengannya. Harus kita mengenalnya. Sekiranya akidahnya sesuai dengan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah dan membahaskan agama ini sesuai dengan manhaj salaf, maka itu adalah jalan yang lurus. Itu adalah agama dinul qayyim, agama yang lurus, agama yang tegak berdiri di atas Al-Quran dan Sunnah. Maka ambillah ilmu dan faedah daripadanya. Barakallahu fikum. Maka para salafus salih, kata Al-Imam Badruddin Ibn Jama'ah berkata, maka sebahagian para salafus salih berkata, man lam yasbir ala dhulli ta'limi baqiya umuruhu fi amayatin jahalah wa man sabara alaihi ala amruhu ila izzati dunya wal akhirah. Barang siapa yang tidak mempunyai sikap sabar atas kehinaan ketika dalam menempuh perjalanan menuntut ilmu ini, dia akan berada di dalam keadaan kegelapan. Iaitu kegelapan apa? Kegelapan kebodohan selama ia hidup. Dan barang siapa yang sabar atasnya, maka akhir perkaranya adalah kemuliaan dunia dan akhirat. Masya Allah. Apa faedah daripada riwayat para salaf ini? Ya ikhwan fiddin azani Allah wa iyyakum. Pertama, sikap sabar kepada guru kita. Kadang-kadang kita diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukan termasuk seorang guru nak menguji seorang pelajarnya. Tetapi qadarullah menjadi berkebiasaan di kalangan para talabul ilm dan seorang alim, ulama itu, ketika kita menuntut ilmu, kadang-kala kita sampai ke tempat syekh, lalu syekh pun tidak ada di situ. Qadarullah, kadang-kala syekhnya jatuh sakit tiba-tiba ataupun ada kemaslahatan, kepentingan yang lain ketika itu yang tak dapat dielakkan. Sehingga talabul ilm, seorang pelajar, seorang talib ini datang seperti biasanya, kelazimannya. Tiba-tiba syekhnya ghaib, syekhnya tidak ada. Bukan syekhnya ghaib pergi Mekah, tapi syekhnya tidak hadir ketika itu. Dan inilah datang harus dia mempunyai sikap kesabaran.
yang mana dia harus sabar dengan sepenuhnya kepada gurunya, bukan sabar yang acuh, yang mempunyai sikap acuh tak acuh kepada seorang guru. Dan ini menjadi kelaziman, kebiasaan seorang pelajar. Seorang pelajar ini akan dapat situasi yang begini. Kebiasaannya ketika kita belajar bersama para alim di kalangan masyayikh, ketika kita bertalaki kitab ataupun kita bertalaki Quran bersama para a'immah al-qura, imam-imam qiraat ini, kadang-kadang kita tidak sampai kepada halakahnya. Kita dah duduk dalam halakahnya hampir 1 jam, 2 jam. Kita menunggu juga. Syekhnya tidak muncul-muncul lagi. Nah, apabila setelah kita, ya ikhwan fiddin, azani Allah wa iyyakum, kita telah mempelajari adab-adab ini, kita duduk walaupun 1 jam dan 2 jam, kalaulah masa kita mula pelajaran itu pukul 8 sampai pukul 10 malam, tiba-tiba seorang syekh, seorang ustaz, seorang ulama, seorang alim itu tidak hadir ketika itu. Tiba-tiba tidak hadir, tidak muncul. Sikap kita ni adalah tidak bangun ataupun bubarkan majlis itu. Tidak. Kita tetap di dalam situ, kita duduk di situ sampailah tempoh waktu yang sebenarnya harus kita balik dan baru kita surai. Kerana apa? Antara satunya faktor adalah kita tidak tahu bilakah syekh akan muncul. Dan itulah sikap kesabaran yang harus ada dalam talabul ilm. Ini tidak. Dia datang ke tempat syekh, tempat ustaz, lalu dijanjikan pukul 8, tiba-tiba syekh atau ustaznya tidak muncul. Dengan zaman ini, lalu di WhatsApp, lalu dikutuk, dihina. Dikatakan syekh tidak mempunyai adab. Ustaz tidak mempunyai adab, tidak memaklumkan kepada saya terlebih awal. Begini dan begitu, sehingga saya datang menunggu dan begini. Dan lihatlah musibah yang berlaku ini benar-benar berlaku di kalangan talabul ilm. Dahulu kami belajar duduk berjam-jam, ustaznya tidak masuk, syekhnya tidak masuk. Lalu kami tetap duduk di tempat kami sehingga waktunya selesai. Kerana telah diajar, telah dibelajar, telah difahami dan dihayati adab talabul ilm. Duduk di dalam majlis para alim. Sekiranya alim atau seorang syekh, seorang ustaz itu tidak muncul, sampailah waktu yang selesai untuk kita bubar, barulah kita bubar daripada majlis tersebut. Itulah sikap acuh yang tak acuh yang harus kita faham, yang harus kita ada mempunyai sikap sabar ketika itu. Kalaulah kita lihat di kalangan masyarakat Melayu kita, apabila mereka belajar silat, masalan, mereka sanggup kesabaran, diuji dan sebagainya daripada seorang guru. Dan itu adalah salah satu metod manhaj yang sebenarnya tak ada berkaitan dengan agama. Tetapi ini agama telah mengajarinya. Dan seorang pelajar itu pula mempelajari ilmu agama ini. Kenapa tidak memahami ada adab tertib ketika menuntut ilmu ini? Demikianlah para salaf kita. Demikianlah seorang salafi mempelajari ilmu agama ini dengan penuh kesabaran ketika diduga, ketika dalam menuntut ilmu ini. Berbagai-bagai dugaan. Sebenarnya setiap dugaan yang diduga itu adalah menaikkan, menambahkan martabat kedudukan seorang talabul ilm. Allah menguji kesabaran, keimanan seorang menuntut ilmu. Ikhwan fiddin azani Allah wa iyyakum. Kita ni baru menuntut ilmu dengan menaiki kenderaan, motor, kereta dan sebagainya. Kita belum lagi menuntut ilmu dalam menempuh perjalanan yang panas, menempuh perjalanan yang begitu dingin dan sejuk, yang membisakan telinga dan tangan kita ketika musim sejuk. Kita belum lagi menempuh perjalanan menuntut ilmu dalam waktu panas, basah peluh. Kita, alhamdulillah, menuntut ilmu di dalam tempat situasi yang penuh empuk. Situasi yang penuh tenang. Bukan dalam situasi yang penuh jatuhnya bom sini, runtuhnya bangunan, runtuhnya bumbung, lecak di dalam kelas dan sebagainya. Walhamdulillah.
Kita hanya menempuh dengan perjalanan menaikkan kenderaan, motor dan juga kereta sebagainya. Sehingga kita tidak mempunyai sikap sabar yang begitu penuh kesabaran ketika kita menuntut ilmu. Kadang-kadang kita menuntut ilmu tu, apa tujuan kita nak menuntut ilmu? Nak menjadi pandai? Tidak. Jangan sekali-kali kita menuntut ilmu kerana kepandaian. Kerana apabila kita menuntut ilmu untuk kepandaian, maka kita mati kepandaian itu juga hilang. Kita menuntut ilmu disebabkan barakah ilmu tersebut yang akan membawa kita, perjalanan kita begitu mudah menuju kepada al-jannah. Kerana dengan ilmu, sahalallahu tariqahu ilal jannah. Maka Allah mempermudahkan perjalanannya menuju ke dalam jannah ini. Jadi kalau kita menuntut ilmu tidak ada keikhlasan, tidak ada kesabaran dengan penuh keimanan dan keikhlasan, jauh daripada sikap riak dan sum'ah, bagaimanakah ilmu itu menjadi manfaat? Maka dia tak menjadi seorang yang berjaya di dunia wal akhirah. Sebagaimana kata Syu'bah al-Hajjaj berkata tadi, maka dia tidak mendapat apa-apa dari dalam perkara dalam kehidupan dia di dunia dan juga di akhirat dengan manfaat. Tetapi kalau barang siapa yang bersabar, kata beliau, waman sabara alaih, barang siapa bersabar dengan keadaan yang seperti ini, maka ala amruhu ila izzati dunya wal akhirah, maka ia pasti akan berakhir dalam keadaan kemuliaan hidup di dunia dan juga di akhirat. Walhamdulillah. Dan itulah sikap seorang penuntut ilmu, mencintai, mempunyai sikap sayang, mempunyai sikap kesabaran, tawadu, jauh daripada dirinya, daripada ilmu dan juga gurunya, dengan mempunyai sikap riak dan juga sikap sum'ah. Riak adalah sikap yang tujuan ataupun matlamat niat yang tidak ikhlas. Itu lawannya riak. Kerana riak ni adalah berunsur syirik. Ada orang belajar untuk dipuji. Ada orang mengajar untuk dipuji. Dan musibah ini jelas berlaku. Ada talabul ilm, orang pelajar ni dia nak belajar di kalangan halakah yang penuh, ramai, ada ratusan pelajar. Kalau pelajarnya itu hanya ada 10, 20, ini pelajar-pelajarnya, gurunya ni tidak hebat, belum jago lagi kerana muridnya sikit-sikit. Kalau seorang guru, muridnya beratus, gurunya bagus. Dan ini adalah syubhat. Dan ini adalah musibah. Di mana manusia yang jahil, dia mengukur ilmu dengan capacity. Ataupun mengukur ilmu itu dengan quantity. Adapun ahlu sunnah tidak mengukur sedemikian rupa. Kita menuntut ilmu disebabkan capacity seorang alim itu kepada ilmunya. Perjalanan dia dalam menuntut ilmu yang kita telah menjadikan dia sebagai satu manhaj kita untuk dalam menuntut ilmu. Dan juga bukanlah kerana ramainya pengikut itu adalah benar. Kalau sesiapa yang mengikut dalam menuntut ilmu dengan duduk dengan syekh itu penuntutnya ramai, maka itu adalah kelompok yang benar, maka kalian telah salah. Kerana Allah Ta'ala berfirman, wa in tuti'tu aktsara man fil ardi liyudilluka an sabilillah. Jika kalian mengikuti majoriti yang ada di muka bumi ini, kelompok yang ramai, maka kalian akan sesat daripada jalan Allah. Maka kelompok yang ramai itu bukan menunjukkan kebenaran, tetapi kebenaran itu apa sahaja yang sesuai dengan Alkitab, yakni Al-Quran, was sunnatin nubuwah, was sunnatin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ikhwan wa akhwat azani Allah wa iyyakum. Di dalam satu riwayat yang disebutkan daripada Ad-Dinawari rahimahullahu ta'ala, bahawa Abdullah bin Abbas, sepupu Nabi SAW radhiyallahu anhuma, ia berkata, "Dhalaltu taliban fa'azzartu matluban." Aku merendahkan diriku sebagai seorang talib, seorang pelajar,
maka aku mulia sebagai seorang guru. Subhanallah wa bihamdih. Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu anhuma berkata, "Zalaltu taliban," aku merendahkan diriku sebagai seorang pelajar, seorang talib. "Fa'azartu matluban," lalu aku dimuliakan sebagai seorang guru. Lihatlah sikap seorang sahabi, seorang sahabat Nabi SAW. Abdullah bin Abbas ketika usianya itu hanya mencecah 10 tahun usianya, Nabi SAW dijemput oleh Allah Subhanahu wa taala ke Rafiqil A'la, iaitu kewafatan Nabi SAW ketika usianya Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma umurnya 10 tahun. Kalau umur anak kita 10 tahun hari ini masih sibuk dengan main handphone, dengan sibuk memain PUBG, main benda-benda yang tidak bermanfaat. Tetapi pada usia Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, usianya 10 tahun, sudah menjadi seorang alim, menjadi sumber rujukan kepada para sahabat-sahabat kibar. Sahabat-sahabat besar ini banyak mengambil ilmu daripada seorang sahabi umurnya hanya 10 tahun, usianya lebih kurang ketika itu. Mengambil ilmu daripada Abdullah bin Abbas. Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma duduk di dalam madrasah Nabi SAW bersama Abu Hurairah radhiyallahu an, bersama Anas bin Malik radhiyallahu an. Inilah mereka yang duduk banyak bersama Nabi SAW di dalam masjidnya, yaitu di masjid Nabi SAW. Abdullah bin Abbas menjadi sumber rujukan kepada para tabi'in. Setelah kewafatan Nabi SAW, Abdullah bin Abbas mempunyai murid-murid yang ada datang daripada Madinah, ada yang datang daripada Mekah. Ketika Abdullah bin Abbas pindah ke Mekah, murid-murid para ahli tafsir yang datang daripada Mekah, yang ada datang daripada Kufah. Abdullah bin Abbas bukan seorang yang calang-calang di kalangan sahabat. Sahabat kecil, iaitu sahabat yang paling muda, junior, begitu jago dalam dan mempunyai kemuliaan dalam ilmunya. Abdullah bin Abbas mempunyai anak-anak murid yang begitu jago, seperti Ikramah, seperti Mujahid. Ini semua adalah para ulama ahli tafsir yang menuntut ilmu daripada Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Maka sikap Abdullah bin Abbas ini bukanlah untuk menjadi seorang ulama, tetapi beliau menanamkan sifat pada dirinya sebagai seorang talabul ilm, sebagai seorang talib. Lalu beliau sentiasa dimuliakan sebagai seorang guru, dan beliau tidak dimintakan untuk dipuji sebagai seorang guru. Cukup dengan menonjol dan menunjukkan dirinya sebagai seorang talib, seorang hamba seperti biasanya. Tapi beliau mendapat kemuliaan, beliau mendapat pujian, beliau mendapat sanjungan daripada orang-orang yang mengambil ilmu dan fawaid daripadanya. Radhiyallahu anhumah. Seterusnya, diriwayatkan pula di dalam satu riwayat di mana berkata Mu'afa bin Imran radhiyallahu rahimahullah, beliau ini wafat pada tahun 15 Hijriyah. Al-Mu'afa bin Imran bin Nufail Al-Azdi rahimahullah ta'ala adalah seorang ulama pada zamannya, sebagaimana biografinya disebutkan di dalam kitab Sir Alam An-Nubala oleh Imam Az-Zahabi rahimahullah ta'ala.
Beliau berkata, "Mathalul ladzi yaghdabu ala alimi, mathalul ladzi yaghdabu ala asatinil jami'." Orang-orang yang marah kepada ulama apabila diuji dengan tidak hadirnya ustaz, tidak hadirnya seorang syekh, sebagaimana telah dijadualkan, lalu mereka mempunyai sifat marah. Ataupun soalannya ditanya, lalu tidak dijawab. Ya, mempunyai sifat marah. Marahlah dengan syekh ni. Ya, tidak suka, tidak acuh dengan syekh ataupun ustaz ni. Mempunyai sikap marah. Jadi apa-apa yang dimarah terhadap para ulama, ala alim, seorang ulama, sama seperti orang yang mempunyai sikap marah kepada tiang-tiang masjid. Apa yang dimaksudkan dengan mempunyai sama sikap dengan marah kepada tiang-tiang masjid? Yang dimaksud dengan tiang-tiang masjid ini, berkata Syekh, beliau adalah Syekh Saleh Al-Uthaimi. Banyak kali juga anda menyebut nama beliau, Syekh Saleh Al-Uthaimi, hafizahullah ta'ala. Beliau adalah salah seorang ulama, kibarul ulama, di kalangan ulama-ulama senior yang mengajar di Masjid Nabi SAW di Madinah, dan beliau mengajar di Riyadh, dan beliau termasuk salah satu anggota daripada Lajnah Fatwa. Beliau termasuk adalah salah seorang daripada Hay'ah Kibarul Ulama, anggota barisan Kibarul Ulama, ulama-ulama senior. Beliau hafizahullah ta'ala ketika mensyarahkan kitab yang sama juga, beliau menguraikan kata Mu'afa bin Imran. Beliau berkata yang dimasukkan di sini adalah tiang-tiang masjid ini bermaksud di mana tiang-tiang masjid itu tegak berdiri di dalam masjid. Kita tak pernah nampak tiang masjid bengkok. Tiang masjid itu berdiri. Biasanya tiang-tiang ni semua besar-besar kan di masjid, gemuk-gemuk besar-besar. Ya, kerana tiang masjid adalah tempat untuk support bumbungnya. Bumbung-bumbung masjid. Lalu apabila kalau seorang ataupun seorang talib marah terhadap ulama ini, seperti dia marah kepada tiang-tiang tersebut. Marah hanya merugikan dirinya sendiri. Ya, tiang itu tegak, besar, gemuk, tinggi, berat, yang ada di belakang masjid ataupun di tengah-tengah masjid sebagai supporting untuk bumbung masjid. Lalu dia marah kepada tiang ni. Tiang ini gemuk, tiang ini menyemak, tiang ini mengganggu dan sebagainya. Contoh masalah, marah kepada tiang tersebut. Lalu orang ini dimarah kepada seorang alim atau ustaz, sama saja dia marah seperti marah kepada tiang. Kerana apa? Tiang itu tidak merasa rugi. Tiang itu tidak ada apa-apa kesannya. Kerana tiang itu tetap berdiri tegaknya di situ. Maka samalah orang yang mencela ulama, orang yang marah kepada ulama ini, maka para ulama ini tidak mendapat apa-apa kerugian, malah akan tetapi dia sendirilah yang mendapat kerugian, kerana dia tidak akan mendapat barakah dan tidak mendapat apa-apa faedah daripada faedah-faedah fawaid daripada seorang alim ulama itu sendiri. Barakallahu fikum. Dan itulah sikap kita supaya mempunyai kesabaran dalam menuntut ilmu tak kala kita diuji dengan berbagai-bagai ujian kita menuntut ilmu ini. Kadang-kadang kita nak duduk bertalaki dengan seorang syekh, waktu kita dah tanding sampai masa kita nak baca, kita duduk tunggu lagi. Syekh tak pelawar kita lagi, tak ajak kita untuk baca bersama lagi. Diam, kita tunggu. Tapi kalau kita lihat orang tak mempunyai adab ataupun tidak mempelajari adab, dia akan sound syekh dia. Syekh, bilakah saya boleh membaca? Bilakah giliran saya? Sudah pasti orang akan bertanya ni. Kerana apa? Adab ketika menuntut ilmu tu dia tak mengerti. Kesannya dua di situ. Satu, syekhnya tahulah apa tugasnya untuk buat. Dia tahu kapasiti seorang pelajar tu. Dia tengok reaksi mukanya. Ni belum fasih bacaannya lagi, dah belum mampu untuk
menghafal dan belum waktunya untuk tasmi' duduk bersama Syekh. Lalu dia kata, Syekh, bilakah waktu saya boleh baca bersama Syekh? Kalau tak, dia akan kata, dah lama tunggu ni. Daripada lepas fajar sampailah pukul 10 ni. Lama dah tunggu, tak dipanggil-panggil. Tak ada orang pun baca dengan Syekh. Ataupun dia mengeluarkan macam-macam komen kepada seorang alim, seorang gurunya. Maka akan tergurislah hati seorang alim, seorang guru itu disebabkan kata-katanya, ataupun seolah-olah akan menunjukkan kurangnya bijaksananya seorang guru itu, sehingga dia pun mengomentarkan waktu-waktu dia, seolah-olah syekh itu mensia-siakannya. Maka apa yang dia baca sekalipun, ingat ikhwan fiddin azani Allah wa iyyakum, benar-benar tidak mendapatkan keredaan, tidak mendapatkan barakah daripada ilmu tersebut. Dahulu ketika kami bertalaki, kami tidak dipanggil. Giliran kita ataupun diuji dengan 3 atau 4 kesalahan lalu disuruh ulang kembali dan sebagainya. Kami tidak pernah mengeluh, kami tidak pernah berkata, mengutuk, mempunyai sifat marah dan sebagainya. Walhamdulillah. Dan kerana kami telah mengetahui bahawa itu adalah salah satu daripada cabang-cabang ujian ketika kita menuntut ilmu. Bermulazamah, melazimi para ulama ini, pasti kita mendapatkan beberapa ujian. Dan inilah barakah dan juga kemuliaan ketika kita menuntut ilmu, adalah sikap sabar yang harus kita tempuhi dalam banyak apa jua keadaan. Sabar ini kepada guru, sabar kepada seorang alim. Sekali lagi, janganlah sampai kita mempunyai sifat ghulu, sikap berlebih-lebihan pula yang menyalahi agama, yang menyalahi syariat. Apa sahaja adab dan tertib yang sesuai, yang menampakkan lihat di mata syariat itu baik, maka adab itu adalah mulia. Tidaklah kita mengajar untuk sujud, mencium kaki seorang guru. Kita tidak diajar sedemikian rupa, kecuali ajaran-ajaran orang-orang sufiyah yang mengajar ketika bersalaman dengan seorang guru, menghirup bauan tangan salam daripada seorang guru dan sebagainya. Dan ini menunjukkan berlebih-lebihan. Guru harus diikramkan, dimuliakan, tetapi bukan dengan sifat berlebih-lebihan. Kerana sifat-sifat berlebih-lebihan inilah yang menghancurkan syariat-syariat agama dan melihatnya sebagai satu perkara yang tidak baik. InsyaAllah nasihat dan juga bacaan kepada kitab ini pada poin yang ke-5 tadi dan ke-4 tadi bermanfaat. InsyaAllah kita akan sambung kepada poin yang ke-6 dan ke-7, di mana kita akan membelajar sikap dan adab kita berterima kasih kepada Syekh atas pemberian ilmu dan juga perhatiannya. Dan juga kita akan belajar adab, tertib ketika kita masuk dan meminta izin kepada Syekh, sama ada dalam majlis ataupun di luar majlis beliau. InsyaAllah apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat dan memberikan kita impak yang begitu besar, sehingga kita dapat menjadi seorang hamba Allah Azza wa Jalla yang mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan penuh ilmu, yang memahami ilmu yang bermanfaat, dan seterusnya kita mempunyai adab pula kepada ilmu, diri kita dan juga kepada guru dan juga teman-teman kita. Barakallahu fikum. Wallahu ta'ala musta'an. Kita teruskan kepada soalan-soalan yang berkaitan. Apakah ganjaran bagi orang yang memberi ilmu kepada orang lain selain ilmu syar'i? Contoh ilmu wiring, mengajar kepada orang lain yang ingin tahu wiring dan orang itu pun dapat membuatnya. Ilmu yang kita share, yang kita sampaikan kepada orang yang tidak mempunyai ilmu, itu manfaat dan baik. Tetapi ilmu yang paling manfaat di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah ilmu ad-din, ilmu agama. Ilmu yang lain juga, ilmu yang juga dikatakan manfaat
dan tergantung kepada kemanfaatan apa yang berkaitan. InsyaAllah bermanfaat sekiranya kalau kita ngajar orang yang tak tahu wiring, lalu kita ajar dia wiring, kemudian dia dapat dengan ilmu wiring itu juga dia dapat menghasilkan, meraihkan keuntungan daripada hasil-hasil kerjanya sehingga dia mendapat infak di jalan Allah, dia dapat mengerjakan haji, dia dapat mengerjakan umrah, dia dapat membeli kitab, dia dapat menginfakkan hartanya fi sabilillah, ya? Dan juga itu semua termasuk kebaikan. Semoga dengan hasil tersebut orang yang mengajarinya juga mendapat hasil-hasil kebaikan daripada hasil pengajaran tersebut. Sebagaimana disebutkan dalam hadis Imam Muslim rahimahullahu taala, di mana Nabi SAW bersabda, "Idza mata ibnu Adam inqata'u amaluh." Apabila mati anak Adam, maka terputuslah segala amalan-amalannya illa bi thalath, kecuali 3 perkara, iaitu al-waladus salih yad'u lah, anak yang soleh mendoakan kedua orang tuanya, kemudian as-sadaqatul jariyah, kemudian sedekah yang bersifat berterusan sehingga yaumul qiyamah, kemudian adalah al-ilmu yang tanfa'u bih, ilmu yang bermanfaat. Jadi ilmu yang bermanfaat ini, semoga apa sahaja yang mendatangkan dia kemanfaat untuk dirinya dan dunia wal akhirah, dan insyaAllah itu adalah ilmu-ilmu yang bermanfaat. Barakallahu fikum. Soalan, jika kita menasihati ahli bid'ah dan mereka berkata, sungguh riak dan sombongnya kamu dengan ilmu kamu yang sedikit, namun menasihati para ustaz kami. Apakah kita telah berlepas dari perkara bid'ah yang mereka lakukan dengan kita telah menasihatinya? Apakah kita harus terus-menerus dan menasihatinya? Di sini kita lihat dalam sebuah hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Nabi SAW bersabda, "Ad-dinu nasihah." Agama itu nasihat. Kemudian qila, sahabat pun bertanya, "Liman ya Rasulullah?" Untuk siapa ya Rasulullah? Lillahi, untuk Allah kita menasihati, wali rasulihi, wali kutubihi, wali a'immatin, wali a'immah, dan juga kepada para imam, wan nas, dan juga semua manusia. Jadi agama itu adalah an-nasihah. Agama itu adalah nasihat. Jadi terus kita menasihati kerana kita memandangnya sebagai nasihat. Tapi apabila dalam keadaan kita nak menasihati itu, kita harus lihat beberapa aspek. Pertama, ada manusia ini memang sifatnya ada kesombongan, sum'ah, tidak boleh memberi nasihat. Maka tidak bermanfaatlah nasihat tu untuk dia. Kerana nasihat atau peringatan ini hanya manfaat bagi orang-orang yang beriman. Kerana Allah Ta'ala berfirman, "Fadzakkir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin." Yang hanya manfaat peringatan itu hanya di kalangan orang-orang mukminin. Dan orang yang tidak beriman, nasihat itu tidak ada apa-apa manfaat baginya. Maka itu pilihlah teman, sahabat-sahabat kita yang sentiasa menasihati kita ketika kita lupa. Yang sentiasa menasihati kita ataupun mengajak kita kepada kebaikan. Carilah teman dan sahabat yang sentiasa menasihati kita, yang mengajak kita kepada birri wat taqwa, yang mengajak kepada kita kebaikan dan juga ketakwaan. Jangan kita berteman dengan orang-orang yang mengajak kepada kita kepada ismi wal udwan, iaitu teman-teman yang mengajak kepada dosa, melakukan dosa, dan teman-teman yang mengajak kepada permusuhan. Kerana ahlu sunnah ini mengajak kepada kebaikan dan ketakwaan, supaya sentiasa kita menasihati. Adapun ahlul bid'ah itu adalah bagi kita memberikan dia nasihat. Barangkali orang itu tidak tahu hukum tersebut dan sebagainya. Tapi apabila dia datangkan dengan lontaran-lontaran yang keji dan kesat dan sebagainya, nasihat adalah
tinggalkan. Jangan mengadakan perdebatan ataupun pertikaran ataupun kita mengadakan debat-debat, jidal dan khumusat bersama mereka ini. Kerana Abdullah ibn Abbas berkata, la tujallisu ma'a sahibil bid'ah. Jangan kalian duduk serta bersama ahli bid'ah, fa innahu mumarridul qulub. Kerana mereka tidak lain hanya akan menyakitkan hatimu. Jauhi daripada mereka, jangan duduk bersama mereka. Jika perlu untuk menasihati, nasihatilah dengan penuh keikhlasan. Kerana di dalam konsep kita menasihat itu adalah dakwah, di mana Allah Ta'ala berfirman, illal ladina amanu wa amilu salihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Dan haruslah kita menasihati dengan penuh kebenaran, yang ini wa tawassaw bil haqq. Al-haq bittiba'il Quran was sunnah, dengan mengikuti Al-Quran dan sunnah. Wa tawassaw bis sabr, dengan penuh kesabaran ketika kita menyampaikan nasihat tersebut. Dan itu telah kita pelajari dalam kitab Usulul Thalathah. Pada awal kitab tersebut, dalam konsep kita nak berdakwah, kita ketika telah menyampaikan ilmu, pastikan kita dah mempunyai ilmu, kemudian wa amalu bih, dan kita beramal dengannya, kemudian wa da'watu ilaih, kemudian kita dakwahkan, iaitu memberi nasihat, kemudian was-sabru ala adzafih, dan mempunyai kesabaran di dalam ketika kita menempuh urusan-urusan dakwah itu. Barangkali kita dicaci, barangkali kita dicemuh, barangkali kita dimaki, barangkali kita ditinggalkan, maka penuhlah kesabaran dengan firman Allah, wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Wallahu ta'ala a'lam. Soalan seterusnya, banyak soalan ni. Bolehkah menegur kesilapan seorang guru itu dan bagaimana cara dan adab ketika kita menegurnya? InsyaAllah jawapan ini ada di dalam kitab Tazkiratus Sami' wal Mutakallim. Ketika kita menyingkap ataupun kita jumpa beberapa kesilapan daripada seorang guru. Dan juga Syekh Saleh Utsaimin memberikan kita faedah tersebut. Seorang guru juga tidak boleh mempunyai sifat sum'ah, sifat sombong apabila ditegurkan kesilapan oleh pelajarnya. Kesilapan di sini ada dua. Kesilapan iaitu salah segi syariat. Barangkali seorang guru itu melakukan kesilapan yang menyalahi ad-din, menyalahi agama. Maka nasihat yang ini adalah nasihat yang besar. Nasihatun azimatun, satu nasihat yang besar. Maka seorang talib adalah menasihati kepada sang guru dengan penuh keimanan, rendah diri dan penuh kesabaran dan juga keikhlasan. Bukan di khalayak ramai menunjukkan dia seorang yang begitu pandai sehingga boleh menasihati gurunya. Jadi nasihat itu tetap berlaku. Jangan kita nampak guru kita melakukan satu kesalahan yang menyalahi agama lalu tidak dinasihati dan ditinggalkan. Ini adalah termasuk sikap-sikap sebahagian talabul ilm di kalangan para hizbiyun. Kita menasihatinya, kemudian kita melihat kesabaran-kesabaran yang kita harus tempuhi. Guru ni yang kita masukkan adalah guru yang mempunyai sebagaimana disebutkan daripada awal dars tadi, husnul aqidati, iaitu kebaikan, kelurusan akidahnya itu lurus. Kalau akidahnya tak lurus, apa pun dah tak ada lagi lah. Tidak duduk bersama dia dan terus kita menghilangkan dirilah. Kerana gurunya akidahnya telah rosak dan fasad. Jadi teruskan menasihatinya. Yang kedua, kesilapan seperti silap dalam ketika menyampai, mungkin barangkali ketika seorang guru itu terlepas teks ataupun terlepas muka surat dan sebagainya. Kerana kadang-kali dalam keadaan kesibukan berbicara itu, seorang guru boleh
terlepas pandangan daripada matanya, daripada muka surat ataupun teks, perenggan dan sebagainya. Dan itu juga kita mempunyai sikap ketika kita menasihati dengan penuh lemah lembut, sama ada kita berbisik kepadanya, menuliskan nota ataupun kita dengan cara yang hikmah dan bukanlah dengan cara teriak sebagaimana anak Khalifah Al-Mahdi pada zaman salaf itu, di mana kita telah membacakan sikap dia bertanya kepada seorang syekh ketika itu dalam keadaan teriak, dalam keadaan teriak di belakang dinding, sehingga syekh pun terasa ganggu sehingga tidak mahu untuk menjawab soalan tersebut. Dan kita mempunyai adab dan tertib ketika itu. Demikian juga disebutkan di dalam Sahih Bukhari dalam Kitabul Ilm, di mana ada orang bertanya kepada Nabi SAW, secara ketika Nabi dalam keadaan berkhutbah, berpidato, lalu datang seorang lelaki Badui. Dan kita tahu sikap Badui ini mempunyai adab-adab yang kurang sopannya, lalu datang masuk dan terus menterjah ketika Nabi SAW sedang berpidato. Lalu mempunyai adab kita adalah memberi nasihat ataupun membetulkan dalam keadaan yang penuh hikmah. InsyaAllah ia bermanfaat. Kerana seorang guru itu tidak maksum. Seorang guru itu bukanlah seorang yang tidak terlepas daripada kesilapan. Maka itu kita mempunyai adab dan kita telah pelajarinya, tidak menyingkap aib-aib daripada guru ataupun teman kita, ataupun kita harus menutup aib tersebut sehingga kita tidak melihatnya, dan menasihati seorang guru benda-benda yang harus kita nasihatkan. InsyaAllah bermanfaat. Sekiranya seorang guru itu pun pergi menuntut ilmu ke dar syekh yang lain bersama anak-anak muridnya, bagaimana adab anak-anak murid yang turut sama pergi itu? Apakah masih dengan adab seorang anak murid terhadap gurunya ataupun adab sesama penuntut ilmu? Nah, dia termasuk kepada adab kepada line WhatsApp terputus. Dia termasuk masih adab bersama gurunya, kerana di sini kita akan belajar pada sesi yang akan datang ini, dars yang akan datang ini, adab seorang pelajar bersama gurunya di dalam majlis dan di luar majlis. Apabila lalu seorang guru mengajak murid-muridnya juga, pelajarnya bertemu dengan seorang alim lagi, iaitu seorang syekh lagi, maka adab itu masih apply. Masih apply. Iaitu kerana dia tidak ada di sini darjat-darjat antara seorang syekh dengan seorang ustaz. Apabila seorang talabul ilm belajar daripada seorang ustaz, maka bersama juga adab itu di-apply kepada seorang syekh. Kerana dia sambil mengambil ilmu daripada orang yang berbeza. Perumpamaan, kita mengambil lauk daripada 3 periuk. Lauk itu, kerana 3 periuk itu tetap adalah isi-isi dalamnya, kita mengambil faedah dalamnya. Maka hendaklah kita mempunyai tertib, kebersihan ketika kita mengambil setiap periuk-periuk daripada lauk-lauk dan faedahnya. Semoga dia bermanfaat bagi antum. Semuanya tetap masih kita apply ada adab itu. Dan seorang ustaz apabila membawa pelajar-pelajarnya bersama syekh, maka hendaklah juga mempunyai adab-adab yang sama juga sebagai seorang talabul ilm kepada seorang syekh. Bukan dia merasakan dirinya seorang ustaz dengan syekh itu tidak ada dua perbezaan antara dua darjat. Tidak. Kedua-duanya berbeza. Seorang ustaz dengan seorang syekh, kerana seorang syekh itu adalah lebih alim daripada dia. Wallahu ta'ala alam. Wa iyyaka khairan wa fika barakallahu kuma. Baik, insyaAllah sampai sini saja. Semoga ia bermanfaat bagi kita semua. Semoga kita meraih manfaat dalam adab tersebut. InsyaAllah dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala, kita akan hadir kepada kita satu dars. Bukan satu dars, tapi ini adalah durus. Durus adalah
pelajaran-pelajaran yang begitu panjang pelajarannya yang kita akan belajar dalam tempoh 12 hari ini. Kita akan pelajari Kitabus Siyam, iaitu hukum-hukum puasa yang akan menjelang tidak berapa lama lagi insya-Allah. Ketika kita mempelajari kitab Siyam ini, insya-Allah ana belum rujuk lagi kepada kitab Al-Bulghah yang mana kita ada bersama kita kitab Bulghah Ibnu Mulakin rahimahullahu taala. InsyaAllah kita akan gunakan kitab itu kerana ada beberapa hadis yang harus kita rujuk kepadanya. Ya? Jadi insyaAllah Allah memudahkan kita lah untuk kita mengadakan durus baru, iaitu hukum-hukum puasa, dan teruskan untuk mencatat soalan-soalan yang berkaitan dengan puasa yang tidak faham dalam hukum-hukum puasa. Sila catat untuk diajukan, insyaAllah sama-sama kita mengambil faedah daripadanya. Barakallahu fikum. Wallahu ta'ala alam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Wa sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.